Okay, Min. Live. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Semoga anda semua sihat. Berbahagialah hendaknya. Di dalam keadaan kita dalam PKP, ada yang bekerja di rumah, ya. So hari ini kita sekali lagi, khususnya pada tuan-tuan dan puan-puan semua, kita ada satu sesi yang dinamakan sebagai webinar Made Easy kali ke-18, yang mana ini adalah antara kerjasama antara HRMD dan Persatuan Warga NPC, yang mana kita bawakan secara live menerusi Facebook PWNPC dan juga platform webinar di NPC sendiri. Baiklah. Okey. So bersama-sama saya pada hari ini kita ada seorang selebriti ataupun seorang ustaz yang amat terkenal di Malaysia ni. Kita bawa pada kali ini adalah Ustaz Samsul Debat. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Nampak sihat ya. Okey. Okey. Macam mana keadaan Ustaz pada keadaan nak menyambut Ramadan kali ini dengan keadaan kita tak boleh nak pergi surau masjid. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah setakat ni semua ni dekat terkawal. Terkawal, alhamdulillah masih lagi orang kata meneruskan apa orang kata aktiviti-aktiviti dakwah secara biasa walaupun seperti biasa walaupun dengan melalui live. Alhamdulillah dapatlah bersama-sama dengan termasuklah juga dengan warga NPC pada pagi inilah, tengah hari ni. Alhamdulillah saya baru saja lepas buat live dengan pihak TNB tadi pada jam pagi tadi pukul 8 pagi dengan Manis FM Kelantan, kemudian ni pada pukul 10 pagi tadi dengan pihak TNB Fuel Sdn Bhd. So sekarang dengan NPC lah. Ada lain jadual Ustaz benda-benda yang baik kita kena share lah kan. Okey. So terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dululah. Saya Khairul Hakimi sebagai moderator pada sesi kali ini. Barang siapa kalau sekata kita start live ni, mungkin ada soalan-soalan yang kita pada penonton-penonton ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya. Kalau menggunakan platform webinar, Zoom webinar, boleh tanya soalan di bawah, menu di bawah tu, just tanya soalan, nanti kita akan sampaikan kepada Ustaz Samsul. Tapi siapa-siapa yang bagi soalan melalui Facebook, kita akan juga akan paparkan dan kita akan cuba sampaikan kepada Ustaz. So samping Ustaz kita nak olah tajuk yang sedia ada ni, kita boleh bagi soalan lah untuk Ustaz jawab dengan inilah sewajarnya lah. Okey. So pada kali ini kita tajuk pada hari ini adalah relax, jangan stres dan kekal produktif. Dalam keadaan sekarang ni Ustaz, kita nak macam mana kita nak supaya jangan stres, sebab dengan keadaan PKP ni kita tak boleh nak keluar rumah kan, dengan bekerja di dalam rumah, and then dengan anaknya anak yang tak pergi sekolah belajar di rumah, dengan yalah kita bekerja kena buat itu buat ini, kadang-kadang dia akan buatkan kita stres. So tapi kita nak pada sama-sama kita nak relax supaya benda ni kita boleh buat kerja dan kekalkan momentum produktif tu. So nak katakan produktif ni menjurus kepada bulan Ramadan ni macam mana pula? Adakah kita perlu lebih kerja lebih banyak ke, ataupun kadang-kadang orang kata tidur pun kira produktif juga pada bulan puasa. Betul ke tak betul? Nanti kita tengok Ustaz punya jawapan lah. So tanpa buang masa lah, saya dengan ini mempersilakanlah Ustaz Samsul Debat untuk memberikan ceramah pada kali inilah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih saya ucapkan bersaudara Khairul Hakimin selaku moderator pemudah cara kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada tengah hari ini dapat kita bersama secara maya. Alhamdulillah. Yang mana jelas tak suara saya? Jelas? Kau mana tahu nak pakai iPhone tak ada? Okey lah Jadi bila kita cerita tentang stres ni, cerita tentang stres, manusia sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, tak dapat tidak kita memang akan dilanda tekanan yang ataupun kita sebut dalam bahasa Jawanya stres. Macam tu kan. Jadi stres ni tekanan yang biasa berlaku pada manusia disebabkan oleh badan kita ni, hormon kita dekat dalam badan kita ni ada satu homeostasis ni kan. Homeostasis ni yang mana satu badan kita bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita boleh jadi marah, kita boleh jadi tension, kita boleh jadi tenang, kita boleh jadi sedih, macam-macam perasaan yang mana bertindak balas di atas apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan apabila terlalu banyak insiden berlaku dan kita tak dapat absorb dengan baik, dia akan menyebabkan berlakunya tekanan di dalam kehidupan kita. Jadi bila kita sebut tentang stres, semua manusia ada stres. Dan kebanyakan stres kita berpunca dengan ujian dan cubaan. Kebanyakannya. Jarang orang stres dengan naik pangkat. Jarang orang stres sebab dapat gaji. Orang yang stres bila dapat gaji, orang minta duit gaji tu, itu baru stres. Sebab dia ujian dia datang beserta package dengan gaji tu. Jadi maknanya setiap manusia nak tak nak dia memang akan memiliki stres. Dan setiap manusia tak pernah lari daripada ujian dan cabaran di dalam kehidupan yang membawa kepada stres tu tadi. Jadi kita kena faham sebagai manusia kita memang akan diuji. Kepada orang Islam pula dia perlu faham, Nabi sendiri sebut barang siapa yang tidak diuji selama 40 hari berturut-turut, maka bersaksikanlah bahawa dia itu jauh dari rahmat Allah. Maka ada banyak perkara dalam kehidupan ini yang boleh menyebabkan manusia menjadi stres. Contohnya kita kehilangan barang, kehilangan benda-benda yang kita sayang, ada meninggal dunia ahli keluarga kita, saudara mara kita yang rapat dengan kita, ditinggalkan pergi oleh sanak saudara, boykot, kawan-kawan tak nak kawan dengan kita, dapat keputusan penilaian bukan hanya PSLV, PSR, PT3, SPM, STPM, termasuk juga penilaian nak naik pangkat, kita fail pun menyebabkan kita stres, hutang pun boleh menyebabkan stres, kena berhenti kerja menyebabkan stres, hilang semua pendapatan, wabak penyakit COVID-19 ni pun menyebabkan stres bagi setengah orang yang memandangnya sebagai satu masalah. Jadi saya petik kata-kata seorang ahli falsafah, orang yang bijak itu sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Jangan lupa salin semua, jangan lupa salin. Ini kan donga-donga tapi tak nyalin, berbuih dan menyampaikan ni kan. Jadi makna kata stres ni boleh jadi pada semua orang. Jadi makna kata wabak penyakit COVID-19 itu sebabnya kalau kita tengok baru ni, stres sekarang kita pun stres tengok orang lain stres. Contoh yang paling mudah kita tengok artis baru ni, ada artis yang beritahu bantulah artis tengah susah ni kan. Dia stres tu. Dia stres dan lepas tu orang pula attack pula. Orang tu pula attack pula. Ada orang lain, alah artis ni kereta besar pergi melancong luar negara lah apa semua. Satu perkara yang kita kena faham, bila berlaku je wabak COVID-19 coronavirus ni, bukan hanya orang di MPC tau. Bukan hanya orang di sektor-sektor kerajaan swasta, tetapi juga orang semua peringkat akan mengalami masalah, termasuk pemimpin. Semua ada masalah di masing-masing. Dan bila ada masalah, kita semua kalau berlumba-lumba nak tengok masalah siapa paling teruk sampai bila tak selesai. Tapi kita perlu belajar untuk absorb. Macam kita ambil span, kita rendam dalam air, kita perah pula dekat dalam bekas lain. Absorb, perah supaya dia jadi dalam kuantiti yang sama, kualiti yang sama. Maksudnya, contoh Khairul Hakimin cerita masalah kat saya. Saya tak boleh cakap, alah hari tu pun nak masalah ke apa benda lah. Takkanlah tu pun tak boleh settle. Memang semua orang boleh cakap macam tu. Tetapi hakikat dia kita kena ingat, semua orang ada masalah yang berbeza. Pada Hakimin, pada Khairul ke Hakimin? Hakimin. Kimin, okey Kimin. Nak manja sikit lah kan. Khairul tak nak biasa sangat. Kimin lah Kimin. Okey. Manja sikit.
Katalah Hakimin kata, pada Hakimin, satu masalah tu biasa. Tapi pada orang lain berat. Contohlah, alamak, baju aku hari tu dekat Dobin tu tak ambil lagi lah. Contoh kan? Contoh. Mungkin pada saya, alah baju tak apalah, ambil lah baju lain yang ada. Tapi Hakimin tak boleh, aku nak baju tu juga. Dah tumpah dah khas baju tu aku nak pakai hari ni. Jadi stres tu berbeza-beza tengok orang. Orang keluar pada masjid dulu hari Jumaat. Ada orang tu, dia boleh muka berkerut ni. Apa masalah kau? Cuma kau cerita, aduh tension. Cakap, slipper hilang. Rupanya besar sangat masalah slipper tu kat dia. Nampak tak? Tapi pada kita, ada hilang buat macam mana? Tak apalah, nanti naik je kereta kan sampai ke rumah kan, tukarlah kasut lain, ambil slipper lain. Contoh, ataupun beli kat kedai sekejap. Tapi makna tidak semua orang boleh menghadapi satu masalah dengan cara yang sama. Tapi kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sebab bila wabak COVID-19 ni berlaku, relax. Jangan stres. Semua orang ada masalah. Saya tak boleh nak cakap, macam Khairul Hakimin sebut awal-awal tadi, dan surat dia kata, macam mana cara kita nak menghilangkan stres. Tak, stres akan ada. Stres kena ada. Disebabkan oleh stres lah Khairul Hakimin jadi. Apa yang Khairul Hakimin jadi hari ni? Kalau tak stres, contohlah kat rumah lah tak ada stres, mak kita tak bising. Kimin, pergi belajar. Contohnya kan. Kalau tak adalah ayat tu kan, memang kita tak belajar lah. Kimin, tak payah belajar pun tak apa. Contohnya kan. Kimin sekatilah, kau nak bandai ke nak terlengkup ke pandai kau lah. Contohlah kalau ada mak ayah kita macam tu lah kan. Memang kita rasa seronok. Kita tak ada stres. Tapi apa jadi kat kita? Tak jadi apa. Duduk rumah, tak jadi apa. Macam sekarang lah, kita duduk kat rumah, kita pun tak tahu dah macam mana cara nak suruh anak-anak kita belajar apa semua kan. Pening kepala kita kan. Suruh belajar, tak nak belajar. Kalau main game, laju kan. Kalau dia apa, memang laju. Tapi, mana kata, itulah stres dia. Tekanan-tekanan yang ada. Maka stres ni, boleh dilihat tanda-tandanya. Tapi yang paling penting hari ni, yang saya nak kongsi, macam mana cara kita nak, orang kata, kita nak ambil stres ni sebagai untuk faham. Kita kena faham stres tu. Contohlah macam, contoh tiba-tiba ada timbul satu luka dekat tangan, dekat lengan kita ni ada luka. Kemudian dia macam ada macam bernanah sikit. Dekat tengah tu ada mata. Kalau kita tengok, aduh apalah kena tangan aku ni, kena potong ke apa. Sebab stres, sebab kita tak tahu. Jadi bila kita nak tahu, kita katalah, oh rupa-rupanya kan, ini tahu dah ni, ini mesti bisul ni. Apa dia ada ubat kat farmasi, kita letak je sapu, insyaAllah dia kecut nanti okey lah tu. Buang mata dia, okey lah tu, settle lah tu. Makna kata, dengan kita mengetahui ilmu stres ni pun kita kena tahu. Yang paling stres dekat MPC adalah bila orang tu kena marah sebab kita stres dengan dia, dia macam tu je. Sudahnya kita juga yang stres, dia tak stres. Kan? Itu biasa berlaku kat tu kan. Jadi mana kata stres ni biasanya kita lihat, boleh lihat tanda-tanda lah. Tanda-tanda yang biasa kita boleh tengok. Antaranya sakit kepala. Itu antara tanda-tanda stres. Sulit nak tidur, susah nak tidur, senang marah, sensitif, tersinggung. Sensitif aja. Asal sebut terasa, sebut terasa. Itu tanda-tanda orang stres tu. Lepas tu mudah marah, darah tinggi naik sampai kan ada risiko kemungkinan besar dia akan menghadapi penyakit-penyakit yang dipanggil sebagai stress related diseases. Maknanya penyakit-penyakit berkaitan dengan stres. Contohnya darah tinggi, lemah jantung. Tahu tak untuk semua, untuk pengalaman semua, saya sendiri mula-mula dulu pun saya terkejut tahu, rupa-rupanya gastrik juga boleh jadi berpunca daripada stres. Gastritis. Gastrik ni ada 3 jenis. Gastrik yang pertama, dia tidak boleh makan banyak sangat, tak boleh. Kan? Atau makan sikit sangat pun tak boleh. Yang kedua, dia ada juga orang boleh kena gastrik sebab tak boleh makan benda pedas. Ada juga. Tapi ada juga yang ketiga, orang yang kena gastrik sebabkan stres. Bila stres, dia makan tak tentu dah, kemudian perut dia masuk angin, dia jadi gastrik. Berpunca daripada stres, dia risau macam-macam. Biasa berlaku contoh macam mak saya dulu ketika arwah abah saya meninggal dunia, mak saya agak stres, mau tak stres kan, ayah saya memang adalah manusia yang paling kelakar dalam dunia. Kemudian arwah abah meninggal dunia sebabkan darah tinggi, kemudian mak saya selera makan dia kurang. Jadi makna kata dalam stres tu dia makan Quaker Oat. Makan Quaker Oat, tapi dia selalu kena sakit perut, dia stres. Jadi makna kata badan kita ni pun akan beroperasi macam saya kata tadi, bertindak balas daripada insiden-insiden yang berlaku kepada kita. Jadi mana kata kita ada macam-macam penyakit yang boleh datang dekat kita apabila kita memiliki stres. Jadi itu sebab kita tengok ada sampai satu tahap bila orang gagal memahami stres itu dan gagal menanggapi. Makna menanggapi ni cara kita nak absorb stres ni macam mana. Cara kita nak layan stres kita ni.
Menyebabkan ada yang sampai ke tahap memilih nak bunuh diri sebab orang kata tak tahan lagi dah, tak sanggup dah nak menghadapi tekanan stres macam ni. Malahan dia rasa macam masalah tu dah tak boleh selesai dah, dan dia menambah masalah tu, sedangkan bila dia ambil tindakan-tindakan yang tidak, orang kata tidak bertamadun ni, menyebabkan dia tanpa sedar, dia bukannya menyelesaikan stres tu, tetapi dia menambahkan lagi masalah itu, baik kepada orang yang membunuh diri mahupun buat orang-orang yang ditinggalkan setelah dia bunuh diri. Faham Dia bila dia tension, aku terjun bangunan. Macam baru-baru ni ada orang budak buat survey, kan gila tu, buat survey dalam Instagram, siapa yang setuju aku terjun jambatan. Ada yang boleh setuju, dah kawan dah lah, tak ramai macam Samsul Rebat punya friend. Ayolah belagak kan. Kawan tak ramai dia boleh ambil pula survey tu. Yang akhirnya terjun kan. Jadi makna kata, kalau kita bunuh diri, yang tinggal, bayangan kita ambil tindakan bodoh macam tu lah. Ni jangka pendek lah. Kita bunuh diri, kemudian keluar surat khabar, anak-anak malu, keluarga kita malu, kemudian apalah yang salah kita orang. Dia bukannya dia kesedihkan kita, dia lagi marahkan kita lagi lah. Kan? Itulah yang kita tak nak. Maka dalam Islam, menghadapi segala macam bentuk masalah, mesti akan ada jalan keluar. Saya sebut awal tadi, orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Kerana kita kena percaya bahawa apa juga ujian dan dugaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semuanya ada jawapannya. Islam adalah solution. Islam adalah jawapan agama kita. Malahan, saya bukan kata apa, kalau dalam MPC ada non-Muslim juga. Ada. Okey, non-Muslim, dia mereka boleh rujuk pada agama masing-masing, sebab apa? Tidak ada agama yang mengajar benda-benda yang tidak baik. Jadi makna kata kita kena sentiasa berbalik kepada apakah ujian yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah semua dengan izin Allah, dan segala permasalahan termasuklah stres hidup ini, kalau kita bersikap lemah, kalau kita bersikap ambil, orang kata mati lagi baik, putus asa dan sebagainya, maka ia akan menyebabkan kita menjadi lebih teruk lagi. Menyebabkan kita akan lebih lemah, menyebabkan kita ni akan membawa kepada jalan-jalan yang tidak sepatutnya. Seperti mana firman Allah SWT dalam Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 139. Surah Ali Imran ayat 139, Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Allah Ta'ala beritahu. Jangan bersikap lemah, jangan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maknanya kita kena percaya bahawa Allah Ta'ala sedang menguji kita, dan kita kena kuatkan semangat kita, iltizam kita dalam menghadapi dugaan dan cabaran. Duduk dalam MPC. Kalau kita cakap kita ada masalah kerja, masalah apa? Semua orang ada masalah kerja. Tak ada siapa pun masuk kerja seronok. Bila nak naik pangkat. Orang kita ni kalau boleh, dia tak nak kerja. Dekat kerja tu, kalau boleh, kat tempat kerja, dia tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Faham tak? Kalau boleh. Macam tu. Kerja tak nak. Kalau ada tak kerja macam tu? Kerja yang tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Bukannya kata dia buat kerja sikit tau. Tak nak kerja kalau boleh. Memang tak dapat lah. Kita kena kerja sebab itu adalah amanah kita dalam tugas kita. Dan bila kerja ada masalah, biasa. Habis orang sebelum ni tak apa. Tanyalah akak-akak, abang-abang yang dah nak pension tu. Cuba tanya dia. Dia nak pension, tanya. Dia pun macam, diam tak diam. Daripada NPC dulu dah jadi MPC dah. Kan, productivity. Saya pun ada satu sijil daripada MPC, iaitu Best Facilitators Training. Macam tu lah habis korang. Dahsyat lah dulu. Kan? Jadi makna kata, dulu MPC dah jadi MPC dah, tiba-tiba dah nak pension. Tanya dia, apa masalah dia tak pernah hadapi? Masalah dengan bos. Semua orang pernah ada masalah dengan bos. Masalah dengan sesama staff. Semua orang pernah ada masalah dengan staff. Orang sana berpuak-puak. Memang daripada dulu dah ada. Geng-geng makcik bawang ni kan. Geng membawang dah ada dalam pejabat. Memang ada. Biasa tu. Tetapi istilah membawang ni tak sesuai. Sebab bawang ni, barang ni kalau kita guna untuk masak time PKP ni sedap. Goreng sedap. Dan bawang termasuk dalam kategori barang-barang kawalan. Jadi, kita jangan guna istilah membawang lagi dah. Kita guna istilah membangkai. Itu sesuai. Sebab membangkai, sebab kita mengumpat ni semua macam makan bangkai busuk saudara kita sendiri. Jadi ubah istilah bawang tu, kita bawa istilah. Jadi makna kata biasa.
Masalah gaji tiba-tiba cucuk-cucuk duit kad kena telan. Bayangkan cucuk duit kad kena telan. Alah, time ni lah kad nak kena telan. Dah lah bank tutup cepat pula contohnya kan. Jadi kita kena yakin bahawa ini adalah ujian Allah. Ujian Allah bagi kat kita bukan menyebabkan kita ni kecewa, tetapi kita ni kena kuat semangat. Tu dia. Alamak, kad kena telan, relax lu. Tak apalah, nanti aku pergi kat bank. Maknanya rezeki aku hari ni setakat tu je lah. Maknanya Tuhan suruh aku sabar ni. Maknanya mungkin okeylah juga. Apa kelebihan dia? Apa kebaikan-kebaikan kad kena telan? Pertama, kad kena telan makna duit tak boleh nak keluar. Maknanya duit masih lagi tersimpan dengan selamatnya dalam bank. Kedua, kita tak akan habiskan duit tu hari ni. Paling tidak esok baru habis. Makna kata kita kena sabar banyak-banyak menghadapi ujian dan dugaan. Masalah, ujian, dugaan bukanlah untuk kita ratapi, tangisi ataupun kita sesalkan. Tetapi setiap masalah yang ada ni adalah untuk kita hadapi, dan hikmah yang paling besar adalah kepada kita sebagai warga kerja di NPC adalah hikmah paling besar adalah mengajar kita untuk di masa-masa akan datang, seandainya masalah itu terjadi lagi, kita dah tahu dah macam mana cara nak menghadapinya. Kita dah ada step-step macam mana cara kita nak Lain kali kita kena bincang pula dengan saya tajuk effective problem solving and effective decision making. Oh, tu insyaAllah. Yang itu maknanya dia punya tajuk pun mahal dah. Belum ceramah lagi tu. Tu baru tajuk kan. InsyaAllah kita tunggu lepas PKP. Kita buat ceramah tentang bagaimanakah teknik penyelesaian masalah yang berkesan. Kan? Kadang-kadang orang ni, dia sebenarnya bukan kita tak boleh selesai masalah. Tapi kita dah membazir banyak benda kita buat, baru kita nak selesaikan satu. Oh, rupanya macam ni. Tapi dalam pada tu kita dah banyak membazir. Jadi macam mana caranya? Jadi makna semua masalah tu untuk kita hadapi dan ada hikmahnya. Macam COVID-19. Hikmah di PKP. Dulu berapa ramai ahli keluarga yang komplain, sibuk sangat, kerja tak habis-habis, MPC tu takkan tak ada cuti langsung. Ambil kau ubat. Duduk rumah hari-hari mengadap, ambil kau ubat kan. Apa lagi nak? Kan? Jadi hikmah ni dapat bersama. Dan bayangkanlah hari ini kita menghadapi Ramadan dalam keadaan sangat bersedia, dah ready dah, kan, dengan keadaan PKP ni kita dah ready dah, malam ni nak baca ayat apa, terutama kepada ketua-ketua keluarga yang tiba-tiba dah kena jadi imam. Malahan ada anak-anak yang dah beri briefing untuk bersedia untuk menjadi standby jadi Bilal dan sebagainya, untuk bersama-sama kita melaksanakan solat sunat tarawih bersama-sama. Jadi maknanya semua masalah ni ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan paling penting kita kena ingat, seperti mana yang saya bacakan surah Ali Imran tadi, maka kita kena ingat, salahlah kalau kita sebagai manusia, makhluk yang berakal dan makhluk yang darjat yang paling tinggi, kita beriman kepada Allah, goyah dalam menghadapi permasalahan hidup. Tetapi sebaliknya, kita kena cekal, kita kena cepat, tegas, memikirkan apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menangani stres yang kita hadapi ini. Dan Allah Ta'ala, kita kena yakin Allah Ta'ala akan meninggikan darjat kita dalam kehidupan kita dan juga di dalam apa juga yang kita laksanakan. Okey. Jadi sebelum saya nak begitu juga, kita juga perlu pandai. Kita perlu pandai dalam mengendalikan dan mengatasi stres tu. Selesai mungkin tak selesai, stres akan ada. Tapi bagaimana cara kita nak menanggapi stres yang mendera dan menekan kita, dan macam manakah caranya untuk kita berusaha untuk melaluinya dengan teguh dan juga tabah. Jadi sebelum saya teruskan dengan memberikan cara-cara untuk kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di pejabat kita, so relax, jangan stres dalam COVID-19 ni. Jadi saya buka kalau ada apa-apa soalan yang dikemukakan. Saya nampak mesti soalan tu banyak dah. Dah ada 32 dah tu soalan yang masuk tu, cuba tengok. Setakat Assalamualaikum tu, Waalaikumsalam. Inilah jawapan dia kan. Cuba tengok ada kalau ada soalan. Okey, kita ada satu soalan daripada Muhammad Rizal Ibrahim. Dia kata, Salam Ustaz. Nak tanya, kadang-kadang jaga anak-anak bawah 5 tahun ni amat mencabar. Kadang-kadang kita dah cuba kawal, namun kesabaran tu dia menguji bila sampai kita stres lah. So macam mana cara terbaik untuk kawal keadaan tu? Terima kasih Ustaz. Dia sebenarnya kanak-kanak 5 tahun kita tak boleh layan ni macam kanak-kanak 50 tahun. Tak boleh. Tu kena faham. Dia bila kita melayan anak-anak ni sebab
dia bukan hanya dari segi umur tau. Sebenarnya kalau anak itu pula dia berbeza daripada hierarki dia. Kalau anak sulung lain perangai dia, anak nombor 2 lain perangai dia, nombor 3 lain perangai dia. Yang mana kita, saya tak sebut spesifik lah nombor 1 perangai macam mana kedua, tetapi kita tahu anak kita perangai dia macam mana, sensitivity dia setakat mana, jadi macam mana cara kita nak orang kata kita nak meningkatkan semangatnya supaya dia akan lebih orang kata lebih mendengar kata-kata, macam mana cara mendidik. Kita tak boleh, anak-anak yang umur, kita kena ingat strategi untuk mendidik anak ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah 7 tahun yang pertama. Peringkat yang kedua adalah 7 tahun yang kedua. Dan peringkat ketiga adalah selepas 14 tahun. Ini ulama-ulama dulu-dulu ajar. Peringkat yang pertama, 7 tahun pertama, layanlah anak seperti hamba. Maksudnya, apa yang dia nak, bagi. Dia nak mainan, kena apa, bagi. Jangan risau. Sekarang ni kedai RM2 banyak. Jangan risau. Tapi, kategori yang kedua, bila anak tu masuk je umur 8 tahun, 8 hingga 14 tahun, maka anak ni tak boleh lagi dah layan seperti raja. Nombor 1 tadi, layan seperti raja. Layan seperti raja, apa dia nak bagi. Tapi yang kedua, layanlah anak seperti hamba. Maksudnya, bagi tugasan-tugasan dia. Belum bangun awal, kena solat, kena kemas katil. Tak boleh apa, makan pun tak boleh nak main suka-suka dia. Kita akan tentukan makan apa. Apa kita bawa, makan. Lepas tu macam mana, mesti kena habiskan. Lepas tu dah makan, kena bawa dekat sinki, kena basuh. Lepas tu basuh cincin-cincin, macam mana nak basuh. Tunjukkan cara ni, macam ni basuh. Ambil sabun, kosok-kosok sikit. Buang kotoran ni letak dekat dalam bekas ni. Kemudian basuh, kemudian tangkupkan dekat tempat pinggan ni. Contoh macam tu. Jadi maknanya kita disiplinkan dia dengan tugasan-tugasan. Dan bila dah jadi hamba, kena ingat bukan semua benda yang dia nak kita boleh bagi. Kita kena tapis, kita kena saring, kita kena nilai. Bila selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Maknanya kita berkawan dengan dia. Banyakkan berbincang dengan dia. Sampai satu tahap anak kita, wah, tengok makwa tu lawa betul lah, bah. Geram tengoknya. Oh iya ke? Macam mana budak tu okey ke? Jadi ayahnya layan. Okey lah budak tu. Tapi macam ni lah. Ya okey je. Tapi kalau boleh janganlah main. Janganlah layan-layan awet-awet dulu. Abang okey je. Cuma okey, tak ada masalah pun. Cuma kalau boleh tumpukan perhatian pada belajar dulu. Nampak tak? Maknanya kita berbual dengan dia tu macam kawan, sahabat. Jadi mana kata layan ikut, orang kata ikut tahap dia. Bukan kata kadang-kadang kita pakai sistem kuku besi. Kita rasa macam tu. Sebab kita dulu macam tu. Kita tak boleh ambil. Masa kita kena layan dengan mak ayah kita dulu macam mana. Sebab zaman dah berubah. Orang dulu kena rotan lagi pandai. Orang dulu rotan, dia akur. Budak-budak sekarang, bila rotan, mungkin dia jadi dendam. Mungkin dia jadi tak puas hati. Mungkin ada benda-benda rebel dan sebagainya. So, itu sebab perbezaan-perbezaan yang kita boleh tengok lah. Wallahualam. Terima kasih. Soalan lain ada? Kena sambung dulu. Ada satu lagi soalan. Saya agak ni lah. Saya baca satu soalan ni sebelum kita teruskan. Ini mungkin soalan ni tak tahu boleh jawab tak jawab ya. Tapi kita cuba dulu . Soalan daripada Haji Burhanuddin Saidin. Adakah kencing manis tu boleh disebabkan oleh stres? Harap kencing manis lah. Dia bukan direct kencing manis tu sebenarnya. Dia bukan direct. Dia sebenarnya kebanyakan yang saya tanya, orang yang kencing manis ni adalah dulu ketika dia pun stres. Salah satu cara ni dia kata apa? Aduh, tension, pening lah kepala aku pejabat ni. Weh, jom keluar, cari tempat minum. Nampak? Cari tempat minum. Kan? Cari tempat minum, balon kopi ais, balon Nescafe ais. Dan benda ni berlarutan berapa lama, sistem pemakanan kita makan yang benda-benda yang tidak sihat dan berlanjutan berlama-lamaan dan akhirnya membawa kepada kencing manis. Secara tak langsung, indirectly, dia berpunca daripada stres juga sebenarnya. Kadang kita rasa, stres lah. Kita nak lepak makan kat mana ni? Stres je kalau tak keluar malam tu. Stres. Nak kena pergi makan juga. Makan tom yam, sotok, tom yam udang. Lepas tu order pula kambing golek, bapak-bapak kolesterol semua balun. Kan? Jadi maknanya sudahnya dia akan mendatangkan pelbagai penyakit-penyakit. Sebenarnya kita kena faham apa-apa juga yang bila dibuat berlebih-lebihan tentu ada mudarat di sebaliknya yang kita kena berhati-hati. Jadi saya ingat Hakimin, saya sambung dulu, nanti kan di penghujungan kita cuba layan soalan-soalan ni. Jadi cara kita nak menangani stres ini adalah ada beberapa cara. Yang pertamanya kita mendasari niat kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud mendasari dengan ikhlas ni adalah segala sesuatu yang kita buat hendaklah kita letakkan dalam hati kita bila bekerja mengharapkan redha Allah. Maknanya kita ni buat satu benda ni bukan sebab kita nak gaji, bukan sebab kita nak apa, buat kerana Allah. Biasakan diri kita untuk tanamkan keikhlasan atas segala perbuatan yang kita buat.
yang akan membuatkan kita sedar bahawa apa yang kita lakukan sebenarnya, apa yang kita dapat semuanya daripada Allah. Sebab manusia ni selalu sebut 3 perkara. Tapi buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah. Tapi dia suka buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah. Tapi dia selalu sangat cari manusia lain bila dia susah. Habislah, matilah. Dia tak percaya rezeki pada Allah. Kan? Bila ada jawatan kosong buka, mula dia bodek sana, bodek sini sebab takut nanti bos bagi kau orang lain. Kalau rezeki kau dapat lah, apa susah. Kan? Yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Maksudnya buat dosa, buat jahat, macam-macam, dengking orang sana, sombong sini. Sedangkan kita tak tahu kita bila-bila masa saja kita boleh mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat, semuanya daripada Allah SWT. Allah yang maha menentukan, sementara kita ni hanya mampu merencanakan dan mengusahakan. Dengar ke bunyi goreng ikan tu? Tak dengar ke bunyi? Tak dengar? Kuek bunyi tu, kita dah lah tak pakai mic ni. Kan tak dengar lah bunyi ikan tengah goreng. Jadi ikhlas ni pula merupakan benda yang paling dalam hati kita, paling dalam keadaan hati kita. Yang paling penting setiap amal ibadah, apa juga yang kita buat, kita kena ingat. Ikhlas ni, bila kita ada ikhlas hati kita ni, dia ni lebih kurang macam satu penghubung, macam jambatan lah. Macam jambatan yang menghubungkan kita kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi ikhlas ni juga akan menyebabkan hati kita ni tenang. Kita tak adalah mengungut kalau tak dapat naik pangkat, tak adalah mengungut asyik orang tu dapat apa? Orang tu dapat orang tu dapat satu kelebihan, dapat pekerja contoh ke kan. Apa lah dia boleh dapat, kenapa ni? Tapi kalau orang tu redha, dia mengharapkan balasan Allah, dia tak kisah. Oh, tahniah lah, alhamdulillah, syukur. Sebab kita yakin rezeki kita pun ada. Mungkin kita tak dapat rezeki anugerah khidmat cemerlang ke, tak dapat rezeki pekerja cemerlang. Tapi rupanya dapat rezeki lain, anak bagus, cemerlang, terbaik. Kan? 8 anak kita convocation. Anak convocation, menitis yang mata mak tu. Wahal konvo tadika tu, belum konvo universiti lagi tu. Kan? Punya seronok kan. Kan? Jadi, makna kata, andai kata kita semua ni mengharapkan redha Allah, insya-Allah apa juga hasil yang kita perolehi tak akan membuatkan kita stres. Kan? Yang mana Allah Taala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 91, saya nak kongsikan. Surah At-Taubah ayat 91, Allah Taala sebut, tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjuang atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang memperolehi apa yang mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak akan ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya bila kita ikhlas, bila orang buat baik, kita tak nampak benda tu tak elok. Kita nampak okey je, kita seronok aja. Tak adalah kita nampak itu yang jadi Ustaz Abid Liu tu, orang boleh balun. Orang tu buat baik, kan? Kau dah lah kau tak menolong, kau kutuklah kawan tu. Kan? Ayat dia selain senang kan, kalau kau tak boleh menyenangkan orang, jangan nyusahkan orang. Macam tu ya ayat dia. Maknanya kalau kau tak boleh nak buat macam mana yang dia buat, janganlah kau dongki. Doakanlah mudah-mudahan Ustaz Abid Liu terus menyumbang dan membantu kepada masyarakat. Kan macam tu. Tapi itu dah ustaz lain nak kena. Ustaz Abid Liu yang panggil, ustaz lain tak panggil kau. Dah tak pasal-pasal orang lain pula kena kan. Tak. Orang lain mungkin bagi, sangka baik. Anda orang lain pun bagi tapi dia tak tunjuk kat orang. Itu je lah. Jadi makna kata, kita kena yakin. Kan? Maknanya kalau kita bagi tu, kita takkan kecil hati dah. Nampak orang, dengarnya awan tu belanja kita makan. Contoh kan. Bila orang hati dia sakit, dia ada stres kan. Dia akan nampak tak elok je. Contoh kan, dia nampak kan, orang tu, dengarnya si Khairul Hakimin hari ni, dia belanja kita satu office, belanja nasi lemak. Contohlah kan. Orang yang baik, alhamdulillah, dah lama betul tak sedia. Nasi lemak dia bawa, biasa sedap tu. Maknanya orang sangka baik. Ini tak, tak mana-mana, aku pun pernah belanja lu, kau tak sebut pun. Tengok ayat dia, nampak tak? Orang yang kau bagi, sudahlah. Yang orang lain bagi itu syukur. Itu sebabnya, ingat tak kita selalu sebut as-sabru minal iman. Kita selalu sebut sabar itu sebahagian daripada iman. Ingat tak? Kita selalu sebut kan? Tapi sebenarnya, kita kena ingat ada satu lagi hadis Nabi sebut, sesungguhnya iman itu ada 2 bahagian. 2 bahagian. Separuh bahagian adalah bersyukur dengan nikmat Allah, separuh bahagian lagi adalah bersabar dengan ujian Allah. Maknanya sabar dan syukur dua-dua kita kena letakkan sebagai asas kepada iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Dari Abdul Aziz bin Abdullah berkata telah menceritakan bahawasanya bagaimanakah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahawa tidak ada orang yang mendahului kamu dalam bertanyakan masalah ini, kerana aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Maka jawab dia, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dan dari hatinya atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud Allah, mana tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Mana orang yang boleh letakkan dalam hatinya Tuhanlah segala-galanya, Allah segala-galanya, insya-Allah dia akan tenang. Dia takkan rasa mungut apalah, teruklah sekarang ni, apalah mati lagi baik. Aduh, teruklah macam ni. Apalah lama-lama sangat PKP, tak guna betul. Jangan macam tu. Orang ingat orang tak kaji ke? Semua orang dah kaji dah apa yang terbaik yang perlu kita lakukan. Jadi masalahnya kita kadang-kadang gemar bersangka buruk. Itu sebab dia kena buang perasaan sangka-sangka buruk ni. Kemudian yang keduanya, tadi pertama ikhlaskan hati. Yang kedua adalah dengan salat. Beribadah kepada Allah. Kerana salat ni merupakan media untuk kita berkomunikasi kepada Allah SWT dengan menjaga salat kita, salat 5 waktu, tambah pula dengan salat-salat sunat yang telah dianjurkan, maka akan membantu kita juga untuk mententeramkan hati kita sehingga kita mampu mengatasi segala masalah stres yang kita hadapi daripada hari ke hari. Dengan solat ni juga kita dapat mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, yang mana kita tahu tidak ada lebih baik selain pada menghadap pada Allah. Solat biasanya akan membuatkan kita lebih tenang dan damai. Dengan solat, kelemahan fizikal, beban masalah, kita rasa tak stabil, stres, gila-gila punya stres, kan? Emosi dan sebagainya, maka permasalahan ini tidak akan mengganggu kita asalkan kita menjaga solat kita dan solat dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah Tuhan akan memelihara kita daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan kita rasa stres dan sebagainya. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153, yang mana Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar, orang yang bersolat. Jadi dengan mengerjakan solat ni juga kita akan sedar bahawa kita tidak pernah bersendirian. Ada Allah yang selalu bersama dengan kita dan selalu membantu hamba-hambanya dalam kesusahan. Kadang-kadang yang paling best tu Hakimin, yang paling best apa? Hebatnya, betapa maha hebat Allah Ta'ala. Kadang banyak benda yang kita ada hari ni kita tak minta tapi Allah bagi. Cuba tengok ni, geng-geng NPC hari ni ramai yang main live, apa ramai yang tak tahu pun rupanya Samsul Debat ada hari ni. Tak tahu, tapi dapat tengok Samsul Debat. Dapat tengok depan-depan. Jadi jangan risau, belakang ni bukanlah rumah saya, tapi backdrop. Kan? Jadi jangan kau togur lagi dah pasal lansir ni. Aku buatlah banyak kali asyik-asyik togur lansir tak habis-habis. Yang mana nak tempah lansir lah apalah. Kan? Sabar banyak-banyak. Jadi makna kata kita akan selalu rasa Allah bersama dengan kita dengan solat ini dan membantu kita. Sungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi jangan rasa cemas, jangan rasa relax. Kita kena relax. Kerana tajuk kita relax sebab Allah innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Okey. Kemudian yang ketiganya zikir. Allah Ta'ala sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Zikir ni maksudnya ingat Allah. Tak hanya secara lisan tapi setiap perbuatan kita. Kita nak buat kerja, ingat Allah. Aku nak buat jahat ni pun ingat, tak boleh ni. Allah Ta'ala tahu ni. Ingat, hadirkan Allah pada setiap hala nafas kita dengan zikir. Begitu juga kita jadi tenang. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'du, ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenteram. Zikir yang kita niatkan ni adalah untuk ingat Allah. Bila kita ingat Allah, bila kita zikir, jangan kita sebut aja, tapi dalam hati kita ni ingat Allah. Mudah-mudahan dengan ingat Allah ni akan mendatangkan ketenteraman di dalam hati kita. Lebih-lebih lagi, zikir yang mengandungi banyak kalimah-kalimah yang mengesakan Allah. Ayat kursi pun boleh. Apa-apa doa yang kita boleh baca, itu juga adalah tanda sebagai kita ingat kepada Allah. Okey. Yang keempat, banyakkanlah berdoa kepada Allah. Selain pada salat, salah satu cara kita berkomunikasi kepada Allah dengan Allah adalah dengan doa. Ud'uni istajib lakum, berdoalah aku akan makbulkan. Maka kita boleh manjatkan doa kepada Allah. Allah tahu apa yang kita inginkan, malahan Allah tahu apa yang terbaik.
Wa makaru wa yamkarullah wallahu khairul makirin. Kita boleh merancang. Allah Maha merancang dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Tapi doalah, minta pada Allah. Berapa banyak yang kita tak minta tapi Allah bagi. Macam saya sebut tadi. Malam tadi berapa ramai yang terlelap depan TV. Berapa ramai yang terlelap dalam bilik tak sempat pun minta panjang umur. Tapi alhamdulillah pagi tadi hidup lagi Muhammad Suslizan ni. Hidup lagi Nur Muhammad Farhan ni. Hidup lagi Josfa dan Zuraidi ni. Hidup lagi dia orang ni. Ingat dah tak ada dah. Hidup lagi. Dengan tak. Makna kata berapa ramai yang tak minta panjang umur tapi Allah bagi juga kita panjang umur. Tetapi mengadu kepada Allah adalah yang terbaik. Anggaplah Allah ni sebagai teman yang paling baik sekali untuk kita mengadu hal, berbicara kepadanya secara tak langsung akan menjadikan kita lebih lega. Kita luahkan, ya Allah, kau bantulah aku ya Allah dalam tempoh PKP ni aku menghadapi pelbagai ujian ya Allah. Doa mengadu pada Allah. Anggap saja kita sedang mengadu pada Allah tentang apa yang kita hadapi sehingga menjadikan kita stres. Tapi bukanlah bererti dalam kita mengadu tu kita berkeluh kesah, maknanya mengeluh. Apalah nak jadi dengan aku ni, mati lagi baik. Ya Allah, matilah aku ni. Jangan macam tu. Ya, tapi mana kata kita bukanlah kata berkeluh kesah dan menyalahkan Allah atas apa terjadi, tapi kita berdoa, berkomunikasi, mengadu pada Allah dengan harapan Allah bantu kita bagi kemudahan, bagi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cubaan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi tabah, menjadi kuat. Dengan itu mungkin di lain masa kita akan lebih kuat, lebih optimis dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Allah SWT berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah ya Allah. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, yakni stres, bagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah keampunan pada kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 286. Okey. Jadi Rasulullah SAW juga menganjurkan kita berdoa. Rasulullah ajar kita berdoa. Apa doa yang Rasulullah anjurkan? Rasulullah anjurkan doa, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, putera hamba-Mu, ubun-ubunku ada di tangan-Mu, berlalu hukum-Mu dan adil adalah ketentuan-Mu. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau namakan pada dirimu, atau yang kau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang kau ajarkan pada salah seorang dari makhluk-Mu, atau yang kau berikan pengaruhnya pada ilmu ghaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran keindahan kalbuku, cahaya hatiku, penyembuh dukaku, dan penghapus deritaku. Itu hadis Nabi tu. Okay. Kelima adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tawakal ala Allah, tawakal. Selalunya bila timbul stres ni lebih selalu disebabkan oleh manusia yang seringkali berfikiran sangka buruk tak habis. Ingat Allah Taala sebut dalam satu diskusi, sesungguhnya aku sentiasa berada di dalam sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau kita sangka buruk dengan Allah, ni Allah bagi aku bala ni, memang bala. Jadi makna kena sangka baik dengan Allah. Kan? Jadi kena buang fikiran-fikiran negatif. Manusia jangan selalu jadi stres sebab negatif. Jangan-jangan bos tak suka ke aku tak? Rasa-rasanya bos ni tak suka aku kerja kat sini ni. Rasa-rasanya bos ni harap aku berhenti cepat ni. Rasa-rasanya ada je benda-benda negatif thinking yang ada dekat dalam kepala kita ni. Timbul stres ini disebabkan oleh negatif, padahal jika kita teliti dengan baik, semua kejadian, ujian, musibah, bencana, semua yang Allah berikan adalah atas takdir Allah SWT. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah mengajarkan kita supaya bersikap positif dan bertawakal kepada Allah, bersyukur dengan apa juga yang kita terima. Kenapa bila ditimpakan suatu musibah atau bala atau cubaan, serah diri kepada Allah. Ya Allah, aku serah diri kepada Engkau. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepadaku agar aku dapat sabar dan menghadapi masalah ini. Kita kena sedar bahawa semua makhluk, seluruh alam adalah ciptaan Allah, termasuklah kita manusia. Apapun yang terjadi, kita mesti akan kembali kepada Allah. Dan kita berharap sebagai makhluk yang berakal, kita akan beriman dan bertakwa kepada Allah, dan hendaklah juga kita percayakan diri kita kepada Allah, kerana sememangnya kita sendiri tidak memiliki diri kita. Allah jualah yang memiliki diri kita. Dan hal ni bukanlah kata kita nak pasrah berserah saja, tapi kita kena juga berusaha untuk mengatasi masalah-masalah kita, kerana sesungguhnya dengan mengatasi masalah itu menjadikan kita lebih bijak, menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi segala juga masalah. So, kekal relax, sebab bila kita huru-hara, kita tak nampak jalan penyelesaian. Kita kena kuat semangat, kita kena relax, kekal.
bincang dengan kawan. Kimin, aku ada benda nak bincang sikit lah. Stres lah Kimin. Apa halnya? Itulah aku cuba buat benda ni. Alah, benda ni kau buat macam ni. Boleh ke macam tu? Bukan ke jadi macam ni? Tak, ya pula lah. Jadi kita bincang dengan dia. Secara tak langsung, dalam kita berbincang-bincang tu, benda yang stres tadi dia akan longgar. Kan tak terfikir lah. Rupanya boleh selesai. Kan? Boleh selesai. Jadi makna kata, kita jangan patah semangat. Kita harus lebih bersemangat, bermotivasi. Kerana kita kena sedar kita ni pinjaman pada Allah. Dan kita kena ingat ujian dan cubaan ni kita kena cuba atasi juga, cuba selesaikan dengan cara yang paling baik. Dan orang yang bertawakal adalah orang yang sabar dan sedar untuk serah diri pada Allah, sehingga dia tidak akan rasa orang kata kelang kabut, alamak, huru-hara, cemas dan sebagainya, dan menghadapi masalah hidup yang mendatang. Orang yang bertawakal pada Allah pun tidak akan mudah terkena dengan stres untuk perkara-perkara tidak sepatutnya. Sebab kita tengok, itu sebabnya ingat Nabi ada dua hadis berkaitan atas dan bawah. Satu hadis berkaitan atas dan bawah. Iaitu yang atas, Nabi kata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian yang satu lagi hadis Nabi kata banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kenapa? Dengan melihat di bawah, tengok ada orang lagi susah daripada kita, maka kita akan kurang, orang kata, kita akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi bila kita tengok yang lagi atas, orang lagi hebat daripada kita, orang lagi kaya daripada kita, orang lagi senang daripada kita, kita susah hati. Alamak, macam mana ni? Macam manalah aku nak ada macam dia ni? Macam manalah aku nak kaya macam dia ni? Jadi sampai bila pun tak selesai. Jadi oleh yang demikian, hendaklah kita kawal saya. Macam saya pun tengah stres ni, tiba-tiba lah ada orang main muzik ni. Aduh, stres ni. Kan? Tolong diam sikit. Jadi yang keenam. Ingat tak tadi saya cakap dengan Khairul Hakimin tadi, saya cakap contoh kalau kita ada masalah, kita cakap sekejap, saya ambil ke iklan. Okey, bagi siapa yang nak bagi soalan, boleh post di Facebook juga. Nanti kita akan cuba baca mana yang kita di sela masa yang ada ni. So okey. Kejap dah settle. Kejap. Okey. Ingat tak yang saya cakap dengan Khairul Hakim, saya kata tadi, aku ada benda nak bincang lah kan, bila saya cakap tu kan. Aku ada benda nak bincang lah dengan kau ni, apa semua ni, kita bincang. Jadi makna kata, ada satu lagi poinnya adalah kita cari kawan. Maksud dia, jaga silaturahim antara kita. Dalam MPC, kena jaga silaturahim, jaga hubungan baik. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semua bangsa kaum dalam MPC, kita kena baik antara satu dengan lain. Sebab, bersilaturahim sesama manusia ni, bukan makna kita kumpul ramai-ramai dan buat benda-benda yang happy-happy je. Tetapi kita berkumpul, bertukar-tukar fikiran, kan? Kita bukannya duduk, jom kita pergi lepak makan. Kononnya nak hilangkan stres. Tak tahu orang yang bayar nanti, yang belanja tu stres sebab bayar banyak sangat. Kan? Dah lain seorang tu makan tak berhenti, bertambah je, bayar tak nak, makan je kan. Contoh kan? Jadi makna kata, yang sebenarnya menjalinkan satu rahim sesama manusia ni, artinya kita menjalinkan hubungan yang baik, supaya antara satu dengan yang lain kita boleh saling bertukar pandangan, boleh saling membantu. Dan bila kita tak kenal, kita tak baik, aku nak tolong, tak nak tolong, tapi aku tak kenal lah dia siapa, contohnya kan. Jadi makna kata kita buat baik, sebab manusia ni adalah merupakan apa disebut istilah tu, makhluk sosial. Makhluk sosial, makhluk yang campur. Binatang pun bersosial. Tapi kita ni dengan bersosial, dengan berfikir, bertukar-tukar fikiran, sehingga kan kita mesti sampai satu ketika kita memang memerlukan bantuan orang lain. Hakikatnya manusia tak boleh hidup sendiri. Untuk semua ingat ni, tak ada siapa pun yang boleh hidup sendiri. Cuba cari orang yang boleh hidup sendiri. Cuba cari. Tukang gunting, dia tak boleh gunting rambut dia sendiri. Tengok. Pakar bedah, dia bedah perut sendiri, minta gunting. Minta ni, scalpel tu. Tak boleh. Semua kena orang lain buatkan untuk dia. Doktor gigi tak boleh cabut gigi dia sendiri. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Tapi dia tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Jangankan hidup, kita memerlukan orang lain. Orang yang mati pun tak mandi sendiri. Mana ada orang mati sendiri? Semua nak perlukan orang lain. Jadi, mana kata sampai masanya kita pasti akan memerlukan bantuan daripada orang lain. Maka selain daripada itu, tak kurang stres ni, itu sebab saya sebut silaturahim. Kenapa? Sebab tak kurang juga masalah stres ni. Banyak juga kes stres berpunca daripada hubungan sesama manusia yang tidak baik, perselisihan, pertikaian, bergaduh, berpuak-puak, kan? Yang mana kadang-kadang tak mampu kita selesaikan, tak mampu kita hindari disebabkan kehidupan kita yang memilih begitu. Oleh sebab demikian, berusahalah untuk menjalin kehidupan yang baik, bersilaturahim,
dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah. Mudah-mudahan kita walaupun kita bersilaturahim ni pun juga dengan niat kita nak memperbaikkan hubungan kita lillahi ta'ala. Maka kita boleh mendapatkan penyelesaian-penyelesaian, cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan berkongsi, buah fikiran orang lain sehingga cukup untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi ingat, curahan perkongsian masalah ini boleh dilakukan asalkan tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Contoh, saja pula pilih nak bincang tu, bincang anak dara je pula. Atau bincang dengan perempuan, laki perempuan ni. Dengan laki dia tak nak, kawan laki ada ni, kawan perempuan. Sajalah cik iktilat tu kena jaga. Kan? Kalau tahu kemungkinan terkandung juga mudarat di dalamnya, maka lebih baiklah tak usah diceritakan. Kalau benda-benda yang sensitif pula, jangan cerita sebab takut nanti akan makan di, kalau ada benda bersifat aib ke apa semua, jangan kita ceritakan pula. Kan? Biarlah kita simpan saja. Kita nilailah dari segi nilai-nilai kemudaratan dia. Dan begitu juga yang ketujuh, beramal soleh. Beramal soleh yang ketujuh, iaitu kunci untuk mendapatkan kehidupan yang damai, yang tenteram supaya tak ada stres adalah kita beramal ibadah banyak-banyak. Kan? Buat benda-benda yang baik. Paling senang sekali nak bagi tahu orang-orang MPC hari ni. Buat benda baik, tinggalkan benda-benda buruk. Itu je. Paling senang. Mesti tenteram dan damai hidup kita. Jadi orang yang hidup di sentiasa beramal soleh, yang selalu nak buat baik di setiap sudut kehidupannya, maka dia bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga akan bahagia di akhirat juga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala beritahu apa? Allah sebut, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan yang beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Mana buat benda-benda baik. Maka beramal soleh ni juga boleh dilakukan dengan membaca Quran, sedekah. Macam sekarang kan MPC mesti ada dah staf-staf kita ni yang susah, terputus bantuan. Contohnya, apa kita boleh bantu? So diam-diam kita buat derma kilat. Derma kilat siapa bagi. Lepas tu siapa yang nak bantu Samsul Debat contohnya lah. Contoh bantu Samsul Debat. Contohnya saya ada buat satu tabung Yayasan Haji Ismail Arwah Abah saya untuk bantu orang susah. Siapa yang berminat bolehlah masukkan dalam akaun. Tak ada masalah. Transfer online je, okey je kan, berapa. Dan insya-Allah biasanya setakat ini memang banyaklah dengan sumbangan-sumbangan tu saya akan serahkan kepada untuk bantu orang yang ibu-ibu tunggal, bantu anak-anak yatim, orang susah. Macam baru ni saya bantu ada satu sekolah yang sangat daif, cikgu ni printer pun tak ada, kita bagi sumbangan, bantu dekat situ. Tapi saya tak adalah keluar surat khabar ada, tak adalah keluar apa kan nak pergi hantar-hantar bantuan tu. Nasib baik aku tak masuk jangan-jangan aku kena lagi tahu pada Biliu. Jadi aku tak buat macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi makna kata amal soleh ni akan bantu kita. Tak kisahlah mengaji, sedekah, bantu sesama kita, kan, berpuasa, kita beribadah, apa yang kita boleh buat kan. Kemudian infak, kemudian kita melakukan dakwah untuk menyiarkan Islam. Macam hari ni kita kongsi di dalam Facebook ni, copy link ni yang kita dah live ni sekarang ni dekat dalam Persatuan Warga Kerja MPC ni, kita copy, kita sharekan dekat WhatsApp semua. Jadi mudah-mudahan kebaikan itu akan tersebar. Tajuk yang apa saya cakap ni bagus. Tahniah kepada pihak MPC, tajuk yang kita pilih ni tajuk bukan hanya untuk MPC tapi satu dunia boleh tengok, yang mana dia berkongsi tentang cara untuk kita menyelesaikan masalah, cara menghadapi masalah dengan baik. Begitu juga seterusnya, yang ke-8, sentiasa bersangka baik. Bersangka baik. Jadi stres ni juga boleh terjadi ketika kita selalu memiliki prasangka buruk terhadap sesuatu. Ada je benda nak sangka buruk. Bila bos jom kita makan, itu adalah benda nak tu. Tu masalah kita. Kan? Ataupun bos, saya ingat minggu depan kita buat jamuan lah dekat pejabat kita ni. Hai, tak pernah-pernah buat jamuan, buang terbiat kawan tua ni. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Cuba sangka baik. Alhamdulillah, bos nak belanja kita makan, rezeki kita. Allah gerakkan hati dia. Itu je. Kan? Jadi mudah-mudahan bos belanjalah lepas bulan puasa. Janganlah siang-siang bulan puasa kan. Jadi mana kata masalah-masalah kita yang kita ada, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Masalah yang kecil boleh jadi besar bila kita bersangka buruk. Ini mesti macam ni. Ni hal tak ada apa-apa pun. Bila kita bersangka buruk, maka benda-benda tak ada masalah boleh jadi masalah. Masalah yang kecil boleh jadi besar. Masalah yang besar boleh jadi meruntuhkan organisasi kita. Itu yang kita tak nak, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi Islam mengajar kita bersangka baik. Jangan kita bersangka buruk, sebab dengan bersangka baik ni akan menyebabkan kita rasa tenang, rasa damai, kita tak ada rasa susah hati. Kan tak adalah kita maknanya tak adalah kita ni rasa macam
tak tenang ada je benda. Ya habislah apa nak jadi hari ni, apa nak jadi hari ni. Tak, kita kena relax, tenang. Tenangkan hati kita. Innallaha ma'ana, Allah ada bersama dengan kita. Maka bersangka baik, memberikan maksud kepada kita ni bahawa percaya bahawa Allah Ta'ala adalah pengatur yang terbaik. Kan, kita hanya perlu berusaha, apapun hasilnya serahlah pada Allah Ta'ala. Dengan bersangka baik, stres yang kita miliki ni pun boleh reda, boleh tenang, boleh damai, tak ada lagi dah. Oh, tadi stres tapi bila fikir-fikir balik Allah Ta'ala yang boleh bantu aku, rasa relax. Kan? Kemudian seterusnya, yang kesembilannya adalah kita bertaubat. Bertaubat banyak-banyak atas kesilapan kita. Taubat ni artinya kembali. Kan? Iaitu artinya menjauhkan diri pada buat benda-benda yang buruk. Kan? Sehingga timbul rasa menyesal atas apa yang telah kita lakukan dan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi sebagai manusia tidak pernah lari daripada masalah, salah ataupun dosa, maka taubat ni hendaklah kita lakukan. Nak pula kita nak masuk bulan Ramadan ni, nak masuk bulan Ramadan, 3 perkara yang kita perlu lakukan. Yang pertama, bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kedua, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Dan yang ketiganya, mengetahui hukum hakam berkaitan dengan ibadah puasa yang nak kita laksanakan. Apakah ibadah-ibadah boleh kita lakukan. Jadi orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, dia akan sedar bahawa tidak ada makhluk yang sempurna. Kita pun tak lagi berbuat salah. Samsul Debat pun tak lagi berbuat salah. Kadang cakap-cakap ni ada yang terasa dah apa semua. Itu sebab sekali lepas ceramah minta maaf banyak-banyak. Kadang gemah nak gurau kan. Jadi apa juga yang kita lakukan bila kita bertaubat, kita lakukanlah dengan ikhlas, dengan sebenar-benar taubat, dan akhirnya kita memperbanyakkan ibadah-ibadah yang soleh. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat melindungi diri kita daripada segala ujian dan dugaan ini, iaitu dalam arti kata kita dapat menghadapinya dengan lebih baik. Maka bertaubatlah selagi mana kita ada kesempatan, dan seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Jadi itulah saja konsep pada ini. Jadi kita kembali melihat, saya serahkan kembali kepada Khairul Hakimin untuk melihat soalan-soalan yang timbul. Boleh tengok juga soalan-soalan Facebook. Ni dah makin banyak soalan, makin panas. Cuba tengok. Betul. Terima kasih Ustaz. Okay, kita ada banyak soalan ni. Kalau boleh saya nak saya pick up daripada Facebook. Daripada Alin Selamat. Soalan dia, Assalamualaikum dan salam Ramadan Ustaz. Saya nak tanya soalan. Macam mana kita hendak hindarkan diri daripada masalah mengalami stres berkaitan dengan tiada zuriat? Dan boleh tak Ustaz nyatakan cadangan macam mana nak jawab soalan berkaitan zuriat ni kalaulah ditanya oleh rakan ke ataupun orang yang lebih tua macam jin-jin kampung. Orang yang sering kali ditanya soalan tentang zuriat, dia bersyukur sangat dengan PKP. Dia tu dengan PKP sebab dia tak boleh balik kampung, sebab soalan ni biasa ditanya pada balik kampung waktu raya. Macam ni, soalan ni bila orang tanya ni sebenarnya kena ingat. Benda ni memang satu stres yang tak boleh nak dielakkan. Memang akan stres orang tanya soalan kita, tetapi kita kena ingat balik-balik soalan tadi, kita ni milik Allah. Allah berkuasa di atas kepada kita. Allah yang ada kuasa atas apa ketentuan, atas apa juga ke atas diri kita ni, walau apa juga yang kita lakukan. Jadi bila orang tanya kita, "Hai, takkan tak ada anak lagi?" Kata, macam tu kan. Dah berapa tahun kahwin? Kau ni tak pandai lah. Ada ayat macam tu. Engkau ni apalah, orang semua kahwin dah beranak-beranak, anak engkau bila nak beranak? Satu je cara jawab, sesungguhnya Allah memiliki saya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada diri saya. Baru dia bersekolah sikit. Biar dia pergi sekolah orang tu yang tanya tu kan. Sebab kita kena ingat, Allah berkuasa pada kita. Allah memiliki kita. Allah menentukan segala-galanya. Tetapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ada sebab Allah belum bagi anak. Allah mungkin saja bagi kita lewat sikit. Allah bagi kita lewat sikit supaya kita lebih menghargai. Mungkin macam tu. Bukan saya kata sekarang tak menghargai, jangan salah faham. Tapi kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah aku zuriat, ya Allah. Aku nak sangat zuriat, ya Allah. Mudah-mudahan adalah waris yang dapat meneruskan kesinambungan perjuangan kami sekeluarga, ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, bantulah hamba-Mu ini, ya Allah. Contohlah kan, doa aja, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Sesungguhnya Allah ini sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita, tetapi kita yang pertamanya, kita perlu yakin dengan bantuan Allah. Yang kedua, jangan lalai dengan perintah Allah. Kena buat. Macam saya kata tadi lah, kita kata kita hamba Allah tapi gemar buat benda Allah tak suka. Kita kata rezeki ber Allah, tapi bila susah sikit, dah mula tak percaya. Dan kita selalu sebut kita akan mati, tapi perangai macam tak nak
tak nak mati. Wallahu alam. Soalan lain? Baiklah, ada soalan ni ditanya, apakah amalan-amalan yang Rasulullah pernah buat untuk dia supaya nak melawan stres ni, secara tidak langsung lah ataupun secara generalnya, macam mana Rasulullah punya amalan atau sunnah yang boleh melawan stres ni? Okey. Yang pertama, apa yang Nabi pernah pesan? Nabi pesan, dia kata, Nabi pesan kita jangan tinggal selawat. Nabi kata. Nabi kata, Nabi sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kenapa? Nabi sebut, barang siapa yang berselawat kepada aku, maka Allah dan malaikat akan berselawat kepada mereka 10 kali. Itu baru sekali selawat. Sekali selawat 10 kali Allah malaikat. Apa maksud selawat? Selawat itu adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Bayangkan sekali kita doakan untuk Nabi, kita selawat, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kepada kita. Itu pertama. Yang keduanya, amalkan, biasanya kita jadi stres sebab kita ada satu benda yang kita nak capai tak dapat. Ataupun apa yang kita nak buat tu, kita takut tak sama seperti standard yang diharapkan. Itu menyebabkan stres. Maka yang paling senang doanya adalah Rabb yasir wa la tu'asir ya karim. Rabb yasir wa la tu'asir ya karim. Setiap kali nak buat satu perkara tu, ya Allah kau permudahkanlah urusan. Dan bila dah buat kan, bila dah buat kita dah tak tahulah macam mana cara nak buat. Apa lagi nak buat? Amalkan juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Sebab la haula wala ni seolah-olah beritahu, ya Allah aku ni tak ada kuasa, tak ada daya, ya Allah serahlah pada Engkau, Engkau lah Maha berkuasa untuk menentukan segala apa yang terbaik untuk aku, ya Allah. Dan begitu juga istighfar. Istighfar banyak-banyak, astaghfirullah. Kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Sahabat pernah tanya Nabi, Nabi jawab astaghfirullah, paling senang. Sebab istighfar cuci dosa kita, mudah-mudahan dengan kita mencuci dosa kita, apa juga yang kita harap pada Allah Ta'ala, tidak ada hijabnya, tidak ada tapisan, tak ada roadblock, Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala boleh bagi terus kat kita, mudah-mudahan. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak dengan istighfar. Kejarlah maghfirah daripada Allah. Allahu'alam. Soalan seterusnya, Kimin. Okey, ni berkaitan soalan ni dengan bulan Ramadan lah yang kita nak ataupun kita sedang tarawih malam ni lah. Soalan dia daripada Muhammad Nur Haimi. Salam Ustaz, bulan puasa ni kena solat tarawih kat rumah, dia kata. Saya biasa imamkan isteri je. Ni kebetulan mak mertua saya tinggal dengan saya sebab tak balik ke Miri, Sarawak. Semalam dia suruh jadi imam tarawih, tiba-tiba jadi stres. Bukan apa, saya tak confident lah Ustaz, kata dia. Macam mana Ustaz? Ada nasihat tak untuk saya? Silakan Ustaz. Kita kena ingat, kita ni sama-sama nak kejar pahala ibadah. Kita ingat, kita jangan fikir mak mentua yang di belakang. Tapi fikirkan Allah di atas sana. Allah yang sedang melihat kita. Jadi makna kata, itu yang lebih wajar kita takutkan daripada kita takut pada mak mentua kita. So, semayang dengan tenang. Pilihlah surah-surah yang mudah-mudah. Tak usah ambil yang panjang-panjang. Yang pentingnya malam ini tarawih jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Buat solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih adalah sunat muakkad, solat yang sunat yang dituntut untuk kita lakukan sebab Nabi sendiri pun tidak meninggalkan solat sunat tarawih. Jadi kita buatlah solat sunat tarawih walaupun dia sunat, adalah sunat yang dituntut dan rugi sekali kita tak buat kerana bulan tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Walaupun kita seronok tarawih dengan mak mentua kita, dengan bini kita, tidak boleh menghalalkan kita untuk mohon pada mufti tolong lanjutkan tarawih ni sampai bulan Syawal. Tak dapat dah. Sebab hanya bulan Ramadan saja kita tarawih. Jadi relax aja, tenangkan diri, tak usah kita tiba-tiba pula mak mentua dia nak baca surah panjang-panjang, sudahnya kita ke laut, sudahnya ke labu, terlupa apa benda nak baca, lagi susah. Bila kena panic attack langsung sembahyang maghrib, daripada tarawih dah jadi maghrib pula dah. Jadi maknanya kata kita kena tenang-tenangkan diri, relax, jangan stres. Pilih ayat yang mudah-mudah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik. Kemudian ada soalan berkaitan dengan stres mula. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, apakah macam mana atau amalan atau cara doa paling baik untuk elak stres? Ada khusus ke doa ke? Macam mana? Dia cuma boleh bagi 4 perkara yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Pertama yang saya sebut tadi, selawat pada Nabi. Kedua, istighfar. Yang keempat, sebab apa keempat? Sebab ketiga saya nak bagi kemudian. Yang keempat tadi saya beritahu juga, iaitu bacaan haukil, la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi yang ketiga ni adalah hati Quran.
hati Al-Quran letakkan dalam hati kita. Amalkan setiap hari. Apakah hati Quran ni? Hati Quran adalah surah Yasin. Surah Yasin bacalah sekali sehari paling tidak. Paling tidak baca sekali sehari. Bukan lama pun, dalam 10-15 minit. Baca Yasin ni. Kok gagap pun lah, mungkin dalam sejam lebih lah kok gagap. Tapi insya-Allah baca Yasin, insya-Allah mudah-mudahan kita lazimkan letakkan hati Quran dalam hati kita, mudah-mudahan hati kita akan lebih tenang. Nak pula pada ayat ni saya bagi tips lah, saya bagi tips pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Kalau ada apa hajat-hajat dalam hati kita, kalau nak minta pun boleh minta dekat situ. Mudah-mudahan. Ni guru saya ajar dulu macam tu. Mak saya pun ajar saya macam tu. Jadi sebab bila baca Yasin sampai kat salamun qaulam mir rabbir rahim ni, automatik saya dan keluarga saya akan baca dengan mengulangnya 3 kali, 7 kali, 11 kali. So dalam kita baca tu, dalam hati letak doa. Contohnya, ya Allah, kau perkenankanlah hatiku nakkan backbone-nya tahun ni, ya Allah. Contohlah kan. Yalah, kau perkenankanlah hati, kau bukakanlah hati suamiku akan dapat aku tempah baju raya ke. Agar aku dapat bajet yang tinggi sikit untuk raya tahun ni, ya Allah. Contohlah kan. Jadi tapi tak perlulah kita sebut, dalam hati je. InsyaAllah mudah-mudahan kita amalkan. Dapat ketenangan hati insyaAllah. Allahuakbar. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, boleh Ustaz? Boleh. Soalan ni berkaitan dengan tempoh PKP yang ada sekarang ni lah. Daripada Muhammad Isyam Hatim Tai. Soalan dia berbentuk, Assalamualaikum Ustaz. Time PKP ni kita tengok bilangan kes keganasan rumah tangga meningkat. Mungkin ini punca daripada stres. Pada pendapat Ustaz, macam mana nak tangani masalah ini? Sebenarnya kita kena ingat. Contoh saya bagi analogi. Saya ni dulu sebagai pendebat kan, pendebat ni banyak pakai analogi. Contohnya bila kita ambil satu gelas air, kita ambil segelas air kan, dalam air ni, dekat dalam cawan ni kita ada air Milo. Air Milo Milo ais. Air Milo lah, air Milo. Okay, jadi air Milo ke kopi ke tak kisahlah, air apa yang tuan-tuan dan perempuan gemar minum lah. Kemudian bila kita minum, contoh bila kita minum je kita rasa macam contoh kurang manis. Kurang manis Bila kurang manis, masalahnya kita disebabkan kurang manis, tak naklah air ni, kita ambil air lain. Kita ambil air lain, kita ambil pula air, tadi air kopi, kita ambil pula air teh. Minum air teh pun kurang manis. So maknanya kita kadang, bila kita memindahkan masalah tu ke tempat lain, kita tak selesaikan masalah sebenarnya. Macam tu juga dalam hal stres ni. Bila stres tadi, kita pindah, kita ada masalah. Tapi kita lepaskan kemarahan tu pada benda yang tak betul. Maksudnya dalam kes air tadi, kalau contoh kita minum air kopi tadi kurang manis, maka adjust kopi tu, letak gula sikit, kacau supaya yang tak manis jadi manis. Kalau yang manis sangat, kita tambah air kosong supaya nak kurangkan kemanisan dia. Mana selesaikan. We must settle matters pertaining to the issues. Maknanya apa isu yang ada, yang tu selesaikan. Begitu juga masalah rumah tangga. Kita ada masalah kerja. Yang kita pergi bantai bini kita buat apa? Kita pukul dia sikit, kita buat apa? Itu ada juga isteri yang pijak suami tu. Punya marah. Suami pun kena pijak. La ilaha illallah. Punya teruk keganasan rumah tangga ni. Jangan ingat keganasan rumah tangga ni lelaki je tau. Perempuan pun ada. Perempuan pun macam semangat-semangat. Saya tengok gambar orang NPC semalam. Semangat-semangat badan orang NPC ni. Kan? Jadi, mana kata, jangan kita melepaskan geram sebab itu bukannya menyelesaikan masalah. Kita memindahkan masalah, malahan menambah masalah yang ada. Itu yang kita tak nak. Jadi mana kata, betul tak saya sebut tadi, saya sebut pada awal, orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Teman-teman sekalian, macam saya sendirilah. Contoh, ada masalah tak? Ada masalah, aku tak ada masalah. Dulu ceramah hari-hari kat luar sana sini, contohnya kan. Ada orang bayar, ada bayar tinggi, bayar rendah, biasa. Tetapi bila dah tak ada ceramah, macam mana? Relax je lah, nak buat macam mana? Nak stres-stres, mau buat apa? Boleh juga kuliah secara live. Okey apa? Kan? Jadi mana kata kita lebih tenang, kita tak terkejar-kejar lagi dah. Kalau tidak dulu travel lagi-lagi. Jadi mana kata sentiasalah melihat satu masalah itu ada hikmah di sebaliknya, selesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Kita menghampir ke jam 1 yang mana menunjukkan bahawa masa kita tu dah sampai ke hujungnya lah. So saya kalau boleh nak minta Ustaz buat sedikit kesimpulan untuk keseluruhan tajuk ni lah, relax, jangan stres, kekal pada hati. Okay, so
at the end nanti kita tengok apa yang kita boleh belajar ni supaya bukan setakat kita je, bukan NPC dia, bukan kata orang Islam ke, tapi semua, supaya kita boleh ambil apa orang kata iktibar, supaya kita lebih kuat di masa akan datang lah. Beginilah, saya tadi dah beritahu kepada semua kena jangan salah tanggap pada konsep stres ini. Stres ni bukan satu perkara yang boleh kita hilangkan macam tu saja, sebab stres ni adalah merupakan satu masalah yang memang kena ada pada diri kita. Contohnya macam katalah kita semua masing-masing sekarang ni dalam tempoh PKP makan banyak sampai badan masing-masing dah jadi pelampung kan. Jadi mana kata kita tak boleh nak disebabkan kalau kita rasa okey je, tak ada stres, so kita akan terus memelampungkan diri kita. Tetapi kalau anda kata kita ni stres, aduh badan aku dah berat macam mana, maka kita akan ada usaha. Apa positif dan sebaliknya tu, kita akan usaha untuk kuruskan badan kita, untuk kurangkan berat badan kita supaya kita dapat satu badan bukan sebab nak cantik, tapi nak bagi sihat supaya kuat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi mana kata saya nak sebut hari ini, stres ada satu perkara yang mesti dihadapi. Bukannya lari daripadanya. Kes keganasan rumah tangga, melepaskan kemarahan pada yang tidak sepatutnya, mengambil tindakan drastik, membunuh diri, seperti mencederakan diri dan sebagainya, bukanlah satu langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah. Tapi sebaliknya menambah masalah yang ada, malahan mungkin meninggalkan masalah pada orang-orang di sekeliling kita. Jadi mana kata dalam hal ini saya beritahu, stres ni ada perkara yang perlu kita hadapi dan kena ingat, stres ini biasanya berlaku daripada ujian dan dugaan daripada Allah Ta'ala kepada kita, dan ambil 9 step yang saya kata tadi, cara untuk menangani stres itu tadi, 9 perkara tadi, iaitu ikhlaskan hati, jaga solat, kemudian kita zikir, berdoa pada Allah, tawakal pada Allah, jaga silaturahim, beramal soleh, bersangka baik dan juga bertaubat atas kesilapan kita. Semua ni yang kita ada ni, kita dah buat, kita cuba buat, dan yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan kita melainkan dengan sesuatu yang kita mampu. Jadi buatlah yang terbaik. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, dan juga Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita. Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita kena yakin dan percayalah, insya-Allah biduk berlalu, kiamat bertaut. Masalah itu yang ada kadang akhirnya akan berlalu dan kita dapat menyelesaikan masalah kita. Jaga hubungan kita sesama kita, mensyukuri nikmat apa yang kita ada. Insya-Allah kita akan berjaya mengatasi masalah-masalah itu dengan baik dan tertib, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia berjaya di dunia dan di akhirat juga. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Samsul Debat atas kupasan yang cukup menarik, jelas, yang mana kita boleh sama-sama, Ustaz dah bagi 9 garis panduan, tapi yang paling penting kita yang boleh saya simpul kat sini, selagi kita mengharap redha Allah, semuanya akan baik-baik sajalah. So untuk seterusnya kita dah sampai ke penghujungnya. So saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kita, warga NPC dan juga semua yang melihat FB live kita. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua staf-staf NPC. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita berlumba-lumba lah untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan. Terima kasih banyak, minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik datang dari Allah SWT, dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih, khairul hakimin. Terima kasih. Okey, terima kasih. So kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.